Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tentang tugasan akidah, iaitu tugasan individu, DPD 10012 Akidah Islamiah. Nama saya Nurul Ain binti Nasir. Nombor pendaftaran 17 DIB 20F 1005. Nama pensyarah Encik Muhammad Rushdan Hassan, dan tajuk hari ini ialah konsep ajaran sesat. Tajuk ajaran sesat terbahagi kepada beberapa bahagian, iaitu pengertian, ciri-ciri ajaran sesat, contoh-contoh ajaran sesat seperti Bahai, Ayah Pin dan Al-Arqam, dan kesan buruk mengamalkan ajaran sesat, serta langkah menangani ajaran sesat. Dan akhir sekali, kesimpulan. Pengertian, kemunculan puak-puak atau ajaran-ajaran sesat telah diberitakan oleh Rasulullah SAW. Baginda bersabda, "Ketahuilah, sesungguhnya orang-orang sebelum kamu dari ahli kitab telah berpecah belah menjadi 72 golongan. Dan sesungguhnya agama ini, iaitu Islam, akan berpecah belah menjadi 73 golongan. 72 golongan tempatnya di dalam neraka dan 1 golongan di dalam syurga, iaitu Al-Jamaah. Semua golongan tersebut tempatnya di neraka, kecuali 1, iaitu yang aku dan para sahabatku meniti di atasnya." Ciri-ciri ajaran sesat: sikap tidak bertanggungjawab terhadap fakta-fakta mengenai Islam. Seperti contoh, mudah menyandarkan sesuatu hadis kepada Nabi Muhammad SAW tanpa memastikan kesabitan terlebih dahulu. Kemudian mudah menyandarkan sesuatu ucapan atau doa kepada para Nabi, Rasul dan golongan solehin tanpa mempunyai sumber. Yang kedua, membuat tafsiran-tafsiran pelik terhadap nas-nas agama, iaitu mentafsirkan nas-nas Al-Quran dan Al-Hadis menggunakan akal semata-mata. Kemudian, tafsiran menyeleweng kerana tidak merujuk kepada tafsiran yang maksur. Yang ketiga, kecacatan dalam manhaj talaki, kaedah mengambil maklumat agama. Seperti contoh, berhujah dengan akal semata-mata dengan perbuatan wali atau orang soleh, menjadikan mimpi, ilham, kasyaf dan khayalan sebagai sumber agama. Contoh ajaran sesat yang terdapat di Malaysia. Yang pertama, Bahai. Bahai diasaskan oleh Hussein Ali Al-Mazandani yang meninggal dunia pada tahun 1892 Masihi. Bahai adalah nama sempena pengasasnya yang digelar sebagai Bahaiullah. Ajaran Bahai adalah lanjutan kepada ajaran Al-Babiyah yang diasaskan oleh Ali Muhammad Shirazi yang meninggal dunia pada tahun 1850 Masihi. Ajaran Bahai mula muncul di Iran pada tahun 1847 Masihi. Ajaran Bahai mula tersebar di Malaysia pada tahun 1953 melalui Yang Kilong. Ciri-ciri kesesatan ajaran Bahai ialah beriktikad bahawa pengasasnya ialah jelmaan Allah SWT, beriktikad bahawa semua agama adalah sama dan digabungkan dalam ajaran Bahai, beriktikad bahawa alam ini bersifat baqo, iaitu kekal, beriktikad bahawa kitab suci mereka iaitu Al-Bayan memansuhkan semua kitab samawi, dan akhir sekali beriktikad bahawa Nabi Isa mati disalib. Seterusnya, ajaran Ayah Pin. Ayah Pin dikenali sebagai Arifin Muhammad, meninggal dunia pada tahun 2016. Yang terkenal dengan gelaran Ayah Pin dalam kalangan pengikutnya telah menubuhkan ajarannya sendiri, dikenal sebagai Kerajaan Langit. Ajaran ini berpusat di Kampung Batu 13, Hulu Besut, Terengganu. Antara kesesatan dan kebatilan Ayah Pin ialah Ayah Pin akan menjadi Perdana Menteri di akhirat nanti. Waktu solat subuh berpanjangan sehingga ke Zuhur. Al-Quran yang ada sekarang tidak benar. Kiamat tidak akan berlaku kerana Allah tidak bodoh menjadikan alam dan merosakkannya kembali. Apabila bermimpi anak gadis pengikutnya berkahwin, si bapa perlu menyerahkannya kepada Ayah Pin untuk diserahkan kepada lelaki bertuah itu.
upacara pengampunan yang dilakukan ketika bulan mengambang dan pengikut wanita perlu menanggalkan pakaian yang tidak suci serta perlu bersetubuh dengan Tuhan untuk mendapat lebih berkat. Pengikut perempuan dikehendaki bernikah secara batin dengan Tuhan, iaitu Ayah Pin, dan Ayah Pin mempunyai keajaiban menyumpah orang menjadi batu dan menukarkan individu menjadi muda. Yang ketiga iaitu ajaran Al-Arqam. Gerakan yang Al-Arqam ialah gerakan yang muncul pada tahun 70-an membawa mesej dakwah ala sufi dan diasaskan oleh Ustaz Asy'ari Muhammad. Diharamkan pada 5 Ogos 1994 kerana fahaman yang dibawa bercanggah dengan tauhid. Syahadah pengikutnya iaitu Muhammad Iman Al-Mandi Khulafa Rasulillah, mengamalkan silat Sunda iaitu Serujin. Abuya boleh berunding tentang ajal maut ahli-ahlinya. Seterusnya meyakini Syekh Suhaimi yang telah meninggal dunia akan bangkit sebagai Imam Mahdi. Meyakini Abuya adalah pemuda Bani Tamim yang membawa panci-panci mandi. Minda Abuya sebagai wahyu yang menafsir Al-Quran dan Sunnah serta menghapuskan hukum-hukum lama, mengadakan majlis pengampunan dosa. Kesan buruk mengamalkan ajaran sesat iaitu satu, kesan kepada individu. Akidah seseorang akan rosak. Orang Muslim yang mempercayai atau beramal dengan ajaran sesat boleh merosakkan akidah. Mereka wajib bertaubat dan kembali kepada ajaran Islam. Yang kedua, masa terbuang. Masa banyak terbuang dengan aktiviti yang tidak sihat dan bertentangan dengan ajaran Islam seperti memuja dan melakukan amalan-amalan syirik serta khurafat. Yang kedua, kesan terhadap masyarakat iaitu keruntuhan institusi kekeluargaan. Keretakan boleh berlaku di kalangan ahli keluarga yang menganut ajaran sesat disebabkan perbezaan akidah dan rasa curiga sesama mereka. Seterusnya, perpaduan tergugat. Sikap fanatik penganut ajaran sesat terhadap kumpulan dan pemimpin mereka menyebabkan mereka tidak menghormati masyarakat di sekeliling. Ini menjejaskan perpaduan dan keharmonian hidup dalam masyarakat. Yang ketiga, kesan kepada negara. Prestasi ekonomi negara yang bergantung kepada sumbangan dan produktiviti individu. Yang kedua, dan seterusnya, negara tidak stabil. Penglibatan dalam ajaran sesat akan mengancam perpaduan dan keharmonian masyarakat. Ini boleh menggugat kestabilan politik dan ekonomi negara. Akibatnya, negara terpaksa menghabiskan banyak masa dan pembelanjaan untuk mengekalkan kestabilan negara. Langkah menangani ajaran sesat. 1. Melengkapkan diri dengan kefahaman Islam yang sebenar. Pengaruh ajaran sesat dapat ditangkis dengan kefahaman Islam yang sebenar melalui proses pembelajaran secara formal ataupun tidak formal. 2. Menyebarkan ajaran Islam. Ajaran Islam hendaklah sentiasa didedahkan kepada masyarakat menerusi pelbagai kaedah seperti media cetak, elektronik, ceramah, seminar dan forum serta simposium. Yang ketiga, kerjasama dalam menguatkuasakan undang-undang. Penguatkuasakan undang-undang secara bersepadu oleh semua pihak akan dapat membendung kegiatan ajaran sesat daripada terus menular dalam masyarakat. Yang keempat, program pemulihan akidah. Orang yang terlibat dengan ajaran sesat amat memerlukan kepada program pemulihan akidah. Di Malaysia terdapat beberapa buah pusat pemulihan akidah seperti Pusat Pemulihan Akidah Jelebu, Negeri Sembilan dan Pusat Pemulihan Akidah Ulu Yam, Selangor. Kesimpulannya, umat Islam sentiasa berhadapan dengan mehnah dan tribulasi yang agak hebat dalam mempertahankan akidah. Sebahagiannya sudah lama tewas dengan serangan akidah yang dilancarkan sehingga ada yang sanggup meninggalkan agama dan ramai pula yang pudar sensitivitinya terhadap persoalan akidah dalam Islam. Isu penyelewengan akidah ini tidak boleh dipandang remeh dan menjadi tanggungjawab semua umat Islam bagi memastikan akidah umat sentiasa berada di atas landasan yang betul dan membimbing mereka yang telah menyeleweng. Sistem pendidikan perdana dan kuliah-kuliah pengajian di masjid atau surau perlu dimantapkan lagi
terutama tentang kemumian tauhid. Senario masyarakat kelihatan lebih berminat kepada pengajian agama dalam bidang fiqh dan tasawuf